Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Right, berkhabar semua. Hari ni saya nak buat satu review filem daripada Indonesia. Filem lama 2009 atau 2010 macam tu. Sebuah filem horror atau lebih tepat slasher, filem yang gore, filem yang ganas. Filem yang saya masukkan adalah filem Rumah Dara atau international punya tajuk Macabre, entah, tak tahu. Alright. Okay, baru-baru ni ada yang suggest saya untuk react pada filem ni. Maksudnya mungkin review filem ni kan. So saya pun cuba cari dan saya jumpa filem ni dan saya dapat menontonnya. Mula-mula saya tak tahu filem ni pasal apa. Saya tertarik dengan tajuk dia, Rumah Dara tu kan. Saya buka tengok, rupanya saya terperangkap. Sebab saya bukan seorang yang mampu untuk menonton filem slasher ni, filem-filem yang ganas, yang gore ni. Saya tak ada kekuatan tu. Perut saya tak kuat untuk menerima benda ni. Tapi sebab apa? Sebab saya dah tengok sikit mula-mula tu, ada benda yang menarik hati saya untuk saya teruskan tengok. Dan untuk saya habis untuk tengok satu filem ni, saya tak tengok habis direct tau. Saya kena stop berapa kali. Sebab macam saya cakap, saya tak cukup kuat untuk tengok benda yang terlalu grafik, yang ganas ni. Apa benda yang buat saya tertarik nak tengok cerita ni adalah sebab saya tengok mula-mula tu, dia ada misteri dia yang saya nak tahu. Pasal Ibu Dara ni, siapakah dia kan. Pada awal cerita tu ditunjukkan yang ada gambar yang lama. Saya rasa memang lama betul, tahun 18 macam tu atau awal 1920-an ke macam tu. Dan ada wajah Ibu Dara di situ dan saya macam wow, ini misteri dia kan. Kenapa dia hidup di zaman tu? Dan itu yang saya nak tahu. Oleh sebab misteri itulah saya teruskan menonton filem ni. Dan lagi satu sebab adalah sebab ini adalah arahan Moore Brothers. Saya minat juga filem-filem horror yang diarahkan. Okey, pertama yang saya boleh cakap untuk filem tahun 2009 atau 2010 ni, filem dari Indonesia ni pada saya sudah mencapai level international lah untuk genre ni, genre slasher, horror, ganas ni kan. Saya pun agak terkejut juga masa tengok macam wow. Apa yang saya suka lagi, dia punya, sorry, dekat luar bising ada budak-budak tengah main, ada anak-anak kecil sedang bermain di luar. Apa yang saya suka, dia punya, first of all memang sinematografi lah. Selalunya filem-filem Indonesia, macam saya selalu cakap, sinematografinya, camera worknya, terutama daripada Moore Brothers ni, saya sangat suka dengan dia punya camera angle dia. Saya dah cakap tadi kan, camera work. Okay, antara lain yang saya suka adalah dia punya CGI, penggunaan CGI dan practical effect untuk filem ni. Makeup dia, prop dia, pada saya agak realistik, agak convincing. Kebanyakannya, cuma ada beberapa part yang masih nampak tak terlalu realistik, tapi tak banyak. Walaupun penggunaan CGI-nya tak banyak saya rasa, tapi cukuplah untuk membantu cerita tu. Kalau digunakan berlebihan pun untuk filem-filem genre je ni, memang saya rasa tak best lah. Dan lagi satu, saya tengok pengarah dia pandai sembunyikan kelemahan-kelemahan yang ada lah, untuk menutup benda-benda yang nampak tak realistik, untuk mengelakkan daripada terdedahnya benda-benda atau visual yang tak realistik ni. Seperti yang saya kata, saya nak tahu misteri dia, siapa Ibu Dara ni dan anak-anak dia. Jadi berbaloi lah saya tunggu, saya menonton filem ni sampai habis sambil menahan saya punya rasa perut yang tak sedap perut ni. Okey, ini adalah filem cannibal, filem manusia makan daging manusia. Dan saya ingat mula-mula dia buat untuk family dia saja. Dia memang jenis satu manusia yang pelik yang makan daging manusia, cannibal kan, cannibalism. Tapi pertengahan cerita kita nampak ada orang datang. Kita nampak memang dia macam orang kaya, gaya dia macam orang kaya, dan dia ambil stok daging-daging manusia ni. Mungkin selain dia makan sendiri, dia juga provide
untuk orang-orang kaya, untuk saya pun mula ingat kenapa orang-orang ni nak makan daging manusia. Saya ingat memang saja untuk pleasure, mungkin rasa dia sedap ke kan. So orang kaya ni kan pelik-pelik kan, dia macam-macam benda dia nak. Tapi rupa-rupanya akhirnya terjawab lah kenapa perkara tu berlaku, kenapa ada tuntutan untuk daging-daging manusia ni, dan kenapa ibu dara ni dan anak-anak dia makan daging manusia. Dan macam mana terkait juga dengan persoalan saya, macam mana mak dara ni hidup lama daripada zaman dulu, macam immortal. Rupa-rupanya daging manusia mengamalkan, dalam cerita ni lah, bukan betul-betul, mereka yang mengamalkan makan daging manusia ni dapat hidup lama. Sebab ada satu polis datang ke rumah masa tu, jumpa satu video lama. Dia terplay satu video lama dan nampak mak dara dan anak-anaknya zaman dulu, dan jumpa satu gambar kat belakang tu tulis tahun 1880 berapa, saya tak ingat. Sebab itulah kenapa ibu dara ni dan anak-anaknya boleh hidup sampai sekarang. Dan di samping tu juga saya rasa selain panjang umur, dia memberikan satu kudrat yang kuat pada diorang ni. Sebab kita nampak macam mana ibu dara ni dia seakan-akan kebal kan. Masa dia dipukul, ditumbuk oleh salah satu watak tu pun dia macam tak terkesan. Saya suka cerita ni sebab selalunya cerita slasher atau cerita horror ni dia macam direct saja ceritanya, setakat tunjuk keganasan. Tapi cerita ni dia ada jalan cerita yang macam saya cakap tadi, ada misteri dia dan kenapa dia berlaku apa semua, dan terkait dengan aktiviti dia makan daging manusia tu. Itu benda yang saya suka. Dan ada beberapa perkara yang kurang saya berminat juga dalam filem ni, walaupun tak banyak. Macam saya cakap tadi, prop dia punya practical effect, makeup semua okey. Tapi saya tak tahu kenapa bahagian yang saya rasa sangat penting, sebab dia terletak kepada ibu dara ni, watak utama, nampak sangat fake. Iaitu dia punya wig, rambut palsu dia. Memang nampak sangat nampak rambut palsu lah, wig. Saya mengharapkan di akhir cerita ada explanation dia lah. Mungkin dia dah terlalu tua atau rambut dia dah memang tak ada kan, dah botak ke, so dia pakai. Tapi tak, memang tu dalam filem tu rambut dia. Dan satu lagi, Conti ada saya rasa ada satu bahagian yang jelas Continya lari adalah masa sebelum tu anak dia yang lelaki tu, yang kurus tu, dia pergi kejar satu watak yang botak dan kawan-kawan dia dekat hutan dan hujan kan. Lepas tu beberapa lama lepas tu, scene dalam rumah yang polis datang tu, dan watak anak dia tu pun ada, dan keadaan dia kering dan bersih bajunya. Mungkinlah kan dia sempat tukar, saya tak tahu. Tapi kalau betul itu berlaku, sempat dia tukar baju, kena establish dalam filem lah, kena establish kepada penonton lah benda tu. Walaupun benda tu tak mengganggu jalan cerita, tapi antara benda-benda yang saya nampak lah. Dan macam saya cakap tadi, ada sedikit part-part CGI yang kurang sikit. Macam contoh macam watak anak lelaki dia terbakar tu, nampak sedikit awkward dekat situ dia punya. Tapi untuk 2010, saya rasa itu sudah sangat terlalu baik lah. Saya rasa filem-filem Indonesia, filem-filem horror terutamanya, memang sudah terlalu advance sekarang ni. Dan yang tahun-tahun ni atau tahun lepas punya, daripada Mo Brothers juga, daripada Joko Anwar, memang sudah diorang ni filem-filem Indonesia ni sudah terlalu masak dengan genre ni. Dan okey, untuk filem Rumah Dara ni saya boleh bagi bintang, kalau dari 5 tu saya boleh bagi 4.5 bintang. Itu adalah rating daripada saya yang bukan peminat genre macam ni. Tapi saya suka jalan cerita, sebab tu saya sanggup tunggu untuk menonton sampai habis. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang like, tekan butang loceng kalau anda sudi. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum, peace out.